Allahu Akbar. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil azam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam mati pula dah. Dia tak ada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai ke saat ini kita masih lagi dalam keadaan sihat dan kita nak masuk dah ke 10 malam yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin perkuatkan lagi semangat dan keazaban kita untuk terus memperbaiki ubudiah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ni kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, seperti biasa kita teruskan kuliah tafsir kita, dan saya lupa tuan, kita sampai ayat berapa? 33 ke? 32. Ya. Itu minggu lepas kita berhenti kat mana tuan? Ya. 30. Yang banyak mazhab dah ni, 35, 36, 33. Paling kat wala sen. Ni banyak mazhab dah ni, dah 4 mazhab, 3 mazhab dah ni. Mazhab mana betul ni? Last ayat 35. Oh, hari ni kita masuk 36. Yo ada sebab poso kat tak tulis. Poso ya kena salahan tu. Sebenarnya dia tak tulis. Bila silap sikit kan, poso sebab poso Ustaz. Oh, kita berhenti 36 eh. Oh, sini. Okay, tak apa tuan-tuan. Hari ni kita mula pada ayat yang ke-36 lah. InsyaAllah. Hari ni kita sama-sama insyaAllah mula pada ayat 36 muka surat
71. Surat 71 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم. وإذا azaqna huruf man pada perkataan iza bertemu dengan hamzah pada perkataan azaqna. Jadi huruf man bertemu dengan hamzah berbaris dalam dua perkataan. Ini mad jaiz munfasil. Munfasil itu maknanya terpisah. Huruf man dengan huruf hamzah terpisah. Jadi mad jaiz munfasil ni kita baca 4 harakat. Kita baca 4 harakat. Insya-Allah selamat. Azaqna qaf mati. Semua huruf qaf yang mati hukumnya qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim dan dal. 5 huruf ni bila mati dia akan mengeluarkan bunyi detakan suara lantunan. Azaq. Ini qalqalah sughra sebab dia tengah-tengah perkataan tengah-tengah ayat. Azaqnan nasa, nun bersabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan dengung pada 2 harakat. Azaqnan 2 harakat maknanya 2 gerakan jari. Gerakan jari ni berdasarkan nada bacaan kita lah. Kalau laju-lajulah gerakan ni, kalau perlahan-perlahan lah. Azaqnan nasa rahmatan farihu biha. Roh ha pedih orang cakap kan, ha yang roh bukan roh. Kalau roh tu ha besar. Matan rahmatan farihu biha. Baris 2 di atas bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki kita baca dengan dengung pada 2 harakat. Kemudian bagi yang tak berapa nak mahir hukum tajwid tu, dia kena tengok baris 2 tu. Setiap baris 2 di atas dan baris 2 di bawah yang kedudukan barisnya menyereng kan. Baris atas dan baris bawah tu tak sama kedudukannya. Maka itu tanda kita kena baca dengung pada 2 harakat. Melainkan kalau di hadapan baris 2 yang sereng ni ada huruf lam dan ra. Mana-mana baris 2 di bawah atau baris 2 di atas yang kedudukan barisnya selari, maka itu tanda dibaca tanpa dengung. Rahmatan farihu biha, kita jumpa sad lam ya atau sebut sili. Sad lam ya ni maksudnya meneruskan bacaan lebih baik, lebih afdal daripada memberhentikannya. Namun kalau napih kita pendek,
Orang tah mana-mana stesen kita berhenti, lari lah mana Quran tu orang, berhentilah kat situ. Lagi elok. Kan? Kalau nafas panjang, eloklah teruskan bacaan sampailah yaqnatun. Wa in tusibuhum. Wa in tusibuhum. Nun mati bertemu dengan ta. Hukumnya ikhfa hakiki. Kita baca dengung qada 2 harakat. Ni ikhfa ni pun nak kena terangkan juga kat sini. Kadang-kadang orang dia dengung je. Wa in tusibuhum. Kita dah banyak kali sebutkan, kita usahakanlah, cuba usahakan. Ikhfa ni bacaannya di antara bunyi idgham dengan bunyi izhar. Antara izhar dengan idgham. Tengah-tengah tu ikhfa. Contoh wa in. Kalau izhar dia akan bunyi wa in tusibuhum. Tak ada dengung. Bunyi nun tu bunyi jelas. Itu maksudnya izhar. Baca dengan jelas dan nyata. Apa yang jelas, apa yang nyata? Bunyi nun tu jelas, bunyi nun tu nyata. Wa in tusibuhum. Itu maksud izhar, menjelaskan. Idgham. Idgham ni memasukkan. Apa yang nak masukkan? Masukkan bunyi nun tu ke dalam huruf ta. Bila bunyi nun masuk dalam ta, nun tu hilang. Yang ada bunyi ta. Dia akan bunyi macam mana idgham tu? Kalau idgham lah dia akan bunyi wa id tusibuhum. Ada dua. Izhar wa id, idgham wa id. Tengah-tengah itulah dia ambil ikhfa. Jadi ikhfa ni bukan bunyi wa id, bukan bunyi wa id. Habis macam mana bunyi? Wa dia ta tu dia ikhfa dia sembunyi. Ta ni sembunyikan dalam nun, sembunyikan dalam ta. Dia bukan zahirkan, dia bukan masukkan, tapi dia sembunyikan. Bila sembunyi tu yang jadi berbayang-bayang tu yunfiqun. Nak bunyi nun betul pun bukan, nak bunyi fa pun bukan, dia campuran. Yunfiqun. Kalau bunyi nun yunfiqun. Kalau bunyi fa yunfiqun. Ini bukan yun, bukan yuf. Yunfiqun. Sama dengan wa in tusibuhum. Kalau izhar wa in tusibuhum. Kalau idgham wa id tusibuhum. Ini ikhfa. Wa in tusibuhum. Jadi kita usaha selalu tuan-tuan, insya-Allah anak-anak bulan Ramadan ni kan. Wa in tusibuhum, ba yang mati qalqala sughra. Tusibuhum. Hum sayyi'atun. Hum sayyi'ah, mim mati bertemu dengan sin. Ini izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung. Sama juga dengan kaedah nun mati. Mana-mana mim yang mati, yang ada tanda mati di atasnya, naklah kita baca dengan dengung. Mana-mana mim yang mati, yang ada tanda mati di atasnya, kita baca tanpa dengung. Kok ada tanda mati, tak dengung mim ni. Kalau tak ada, orang dengung dengan mim tu. Yang ini tak dengung. Usibahum sayyi'atun bima. Sayyi'atun bima. Tuan-tuan tengok kenapa baca sayyi'atun pula tu? Ada mim kecil tu kan. Kalau tuan-tuan jumpa baris dua di depan, lepas tu ada depan tu mim kecil. Itu tanda kita kena baca dengan bunyi mim. Itu tanda iklab. Asalnya baris dua di hadapan tu. Kalau iklab, dia buang baris dua tu, baris depan tu satu, dia tukar dengan mim kecil macam ni lah. Jadi itu tanda iklab. Kenapa letakkan huruf mim? Letaklah huruf ta ke huruf ba ke huruf ha ke? Tak. Sebab itu tanda kena baca dengan bunyi mim. Kerana iklab antara syaratnya baca dengan bunyi mim. Sayyi'atun. Tapi bukan mim satu ya. Dia ada 3 syarat. Bila kita baca iklab ni 3 mesti ada. Wasadisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Ada bunyi mim, ada dengung, ada ikhfa. Ikhfa ni maknanya itu yang lahir pandangan buka bibir sikit tu supaya ikhfa dia tu. Tusibahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung, mim tu mati, ada tanda matinya.
Hum yaqnatun pun sama izharu syafawi. Qalqalah sughra, natun tun tu man arid disukun, boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Sadaqallahul azim. Itu tuan-tuan sedikit dari sudut ilmu tajwid dia. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran, insya-Allah. Dan apabila kami mengurniakan kepada manusia itu rahmat, mereka bergembira dengannya. Dan apabila mereka itu ditimpa kesusahan atau kejahatan disebabkan usahanya sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Jadi macam biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut di antara sifat-sifat manusia kebanyakan, iaitu apabila Allah Ta'ala beri manusia ni rahmat, kesenangan, kemudahan, dia pasti suka, dia gembira. Tapi bila dia ditimpa kesusahan kerana kejahatan tangan dia sendiri, kerana usaha dia sendiri, dia yang buat masalah, lepas tu dia dapat masalah, dapat keburukan, dia akan jadi putus asa. Yaqnatun. Di sini Allah menerangkan bahawasanya manusia itu sebenarnya telah dilengkapkan dengan tabiat suka dan berbenggah apabila mereka mendapat nikmat, sebagaimana yang diceritakan Allah pada ayat 10 surah Hud yang berbunyi, la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur wa la in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'u la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Kalau kami berikan manusia tu na'ma'a ba'da dharra'u, berikan kesenangan selepas kesulitan, itu ayat asal dia, sambungan sebelum ayat la yakun ni. Kalau kami beri dia kesenangan, kebaikan lepas daripada kesulitan dia tu, dia akan suka. Sesungguhnya dah berlalu dah, mendung hitam dah berlalu, kata dia. Dia akan la farihum fakhur, dia akan jadi girang lagi berbangga. Itu di antara sifat manusia. Bila dia susah, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala buang kesusahan dia, maka dia lupa Allah Taala. Jadi manusia ni tuan-tuan, itulah beza kita ni dengan Allah. Manusia ni Allah Ta'ala beri dia kemampuan, tetapi kemampuan dia terbatas. Jadi dia ada satu sifat yang disebut iftiqaru ila ghairi. Dia berhajat pada sesuatu, dia berhajat pada Allah Ta'ala. Pada ketika dia mampu selesaikan, dia selesaikan. Tapi pada ketika dia rasa dia tak boleh buat apa-apa dah, dia nak pergi mana? Ketika itulah dia akan nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa susah dia nampak Allah, masa senang dia lupa Allah. Sebab apa masa susah dia doa ke Allah Ta'ala? Sebab dia tahu kesusahan ni datangnya daripada Allah. Tidak ada orang yang boleh menghindarkan bala bencana melainkan Allah. Dia pun berdoa ke Allah. Bila Allah Ta'ala beri dia kemudahan, kesenangan, dibebaskan dia daripada musibah, akhirnya dia lupa Allah. Seolah-olahnya kesenangan, kejayaan, kebaikan tu dia sendiri yang usahakan. Ini sifat buruk manusia, tuan-tuan. Sebab itu minggu lepas kita dah sebut, Nabi bersabda dalam satu hadis, man sarrahu ayastajiba lahu, kan, siapa yang suka Allah Ta'ala memperkenankan doanya, falyusir doa fil rakha. Taklah dia banyakkan doa ketika dia senang. Ini masa susah kita nampak Allah Ta'ala, masa senang kita lupa. Sedang Nabi sebut, siapa nak doa dia diperkenankan oleh Allah, maka falyuksirid doa fil rakha,
Banyak-banyakkanlah kita berdoa ketika kita senang. Jangan doa masa susah ya. Masa susah nampaklah kita Allah Ta'ala. Masa tu mulalah kita pakai kopiah. Kan? Doa panjang. Kalau tidak habis dia sembahyang tak pergi jalannya. Habis dia tak pergi jalannya. Wirid tak ada, apa tak ada. Bila susah, panjang doa kita pada ketika itu. Masa kita susah, kita bersama dengan Allah Ta'ala. Masa kita senang, maka kita tinggalkan Allah Ta'ala. Seolah-olahnya kesenangan itu kita yang usahakan. Ini sebahagian lagi daripada perangai-perangai buruk manusia yang hanya mendekatkan diri kepada Allah ketika waktu susahnya. Padahal kita dituntut untuk mengingat Allah pada setiap hela nafas kita. Setiap hidup kita ni semuanya lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup matinya semua lillahi ta'ala. Setiap saat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya selalu sebutkan tuan-tuan dalam kuliah ni, kalau tuan perasan, Nabi ajar kita doa yang banyak. Nak makan baca doa, lepas makan baca doa, nak pakai baju baca doa, nak mandi baca doa, nak masuk bilik air baca doa. Segala-gala dalam hidup ni ada ya doa-doa Nabi tu. Untuk apa tu? Untuk sentiasa mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-tuan buat setiap hari perjalanan hidup ni diikat dengan doa, kita akan bersama Allah. Nak pakai baju, ingat Allah Ta'ala, baca doa. Nak makan, ingat Allah Ta'ala. Lepas makan, ingat Allah Ta'ala. Nak minum, ingat Allah Ta'ala. Nak berjalan, ingat Allah Ta'ala. Masa bila Tuhan lupa, insya-Allah. Orang yang berdoa selalu ni sebenarnya dia sentiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang itu yang kita nak buat tu. Itulah sebabnya Nabi mengajar kita doa-doa ini supaya akhirnya kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu. Manusia itu ditimpa kesusahan kerana kejahilannya atau kurang mengerti tentang perjalanan hidup dan kederhakaannya dalam menentang perintah agama, lalu dia berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Orang kata Ustaz Ahmad Senaji ni, dengan sebab tangan dia lah dia dapat musibah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa-apa saja musibah yang menimpa kamu tu kerana diri kamu sendiri. Kan? Masa dia senang, bergembira dia. Ono musibah, langsung kecewa dia. Padahal musibah tu dengan sebab dia. Apa kita nak buat contoh dia? Budak-budak. Bukan budak, kita pun sama orang tu. Bawa kereta ke jalan raya. Kita nak copet. Semua kereta kita potong. Bangga anak kita sebelah, wabi macam orang muda, sap. Kita bawa Honda, minta maaf, orang bawa Honda ramai kan. Kita bawa Hondi lah kan, Honda ramai lah terasa Bawa kereta Hondi laju, bam, anak kata, ayah. Sah ayah dia. Semua kereta ayah potong. Satu BMW, dua potong lagi. Daripada sekocik-kocik kenderaan sampai sebesar kita potong. Ini Hondi ni, sisi tengoklah dia, bukan calang-calang ni. Masa tu bahagia kita. Kita sampai dulu kan kita tengok. Masa senang, dia kerapan, sekali gergang lah lari. Apa rasa lepas tu? Allah, punya lah lori ni slow sangat. Apalah kereta ni berhenti berlaki. Semua salah orang. Padahal salah sendiri. Bawa kereta tak beringat. Bila berlaku kesalahan tu, bila berlaku musibah tu, siapa? Dia salah orang. Dia menyasar. Orang ni lesson boli ke ni, bawa kereta tu hegeh ke jalan raya heavy, bawa 60 km sejam. Orang salah semua salah Kau lah tadi ni kau layan ni apa cakap, anak yang kono marah pula. Semua orang dimarah dalam kereta tu. Padahal siapa punya salah tu? Ma asabaka min musibatin famin nafsik. Kamu saja, kamu yang buat kesalahan, lepas tu dia berputus asa lah. Allah, banyaklah kono sok ni dan sebaik tak total loss dia macam-macam lah. Dia umur tu keadaan manusia. Dan tuan-tuan kaitkanlah, kiaskan dengan contoh-contoh yang lain kan. Nak raya ni masuk surat khabar minggu lepas, 60% orang berhutang sebab nak beli kenderaan baru, nak beli lansi baru. Ni masuk surat khabar bila hari apa tu kan. Surat khabar pusat pertama tu di Malaysia. 60% rakyat Malaysia ni berhutang sebab nak berhari raya.
Sedaplah dapat duit. Kan? Lansir baru, kereta baru, baju baru, segala-gala baru. Lepas habis raya, Alung letak pisau kat leher. Siapa punya masalah? Kau yang cari masalah dulu. Siapa suruh pinjam kat Alung? Nak pinjam jangan pinjam kat Alung, pinjam kat Angah. Selamat sikit. Pinjam kat Alung. Kena tadi pisau. Lepas tu dia nyosah lah, bagilah saya tempoh, bagilah saya tempoh. Sebab salah sendiri. Inilah sifat manusia, tuan-tuan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka redha dengan pembahagian Allah yang ditetapkan untuk mereka, sama ada berupa kebaikan atau keburukan. Mereka menyadari bahawasanya Allah Maha Bijaksana untuk menetapkan pembahagian yang serupa itu, dan Allah tidak melakukan sesuatu kepada makhluknya melainkan ada mengandungi kebaikan. Tadi kita bincang sebahagian daripada sifat-sifat manusia yang tak bagus. Orang yang beribadah mengingat Allah ketika susahnya, ketika senang dia lupa Allah. Ada satu kumpulan lagi, satu puak lagi, iaitu orang-orang yang redha, yang sabar. Iaitu orang-orang yang beriman, yang mengetahui bahawasanya baik buruk sesuatu kejadian berlaku kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kalau tuan-tuan tengok juzuk 12, tuan-tuan baca awal juzuk 2, wa ma min dabbatin, tuan-tuan jumpa kan awal di belah kiri dia. Tuan-tuan tengok nanti lepas ni, wa ma min dabbah, tidak adalah makhluk tamu ke bumi ni illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya semua tangan Allah. Allah Taala cerita. Habis tu Allah Taala ceritalah, wala in azaqnal insan wala in azaqna. Cerita ni hampir sama ayat ni. Orang ni kalau susah dia ingat aku, kalau ada senang dia lupa. Kalau aku buang musibah, hindarkan dia daripada musibah, dia jadi bangga balik. Ujung sampai ayat yang lebih kurang ayat nombor 6 daripada cerita-cerita tu. Ayat yang ke-6 daripada atas tu, Allah Ta'ala sebut, illal ladzina sabaru wa 'amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Melainkan orang-orang yang sabar, beriman dan beramal soleh, bagi mereka keampunan daripada Allah dan pahala yang besar. Maknanya siapa sabar apa? Melainkan orang sabar ni. Orang yang sabar ni bila dia ditimpa musibah, dia sabar. Ni sifat orang beriman. Masa dia senang, dia syukur. Masa dia susah, ditimpa musibah, dia sabar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bawah tadi. Atas ayat illal ladzina sabaru, ayat ni tuan. Ni. Wala in azaqnahu rahmatan ba'da dharra'a massathu la yaqulanna zahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur illal ladzina sabaru wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah Taala sebut, tapi kalau orang sabar, dia tak merepet, dia tak mumut. Sebab itu dalam hadis sahih ada menyebutkan, Nabi sebut dalam muka surat 72 ni, tuan-tuan tengok, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Keadaan orang mukmin itu menakjubkan. Tiap-tiap Allah qadakkan kepadanya. Qadakkan ni bukan ganti, qadak ni tentukan, tetapkan, kenakan dia kepadanya sesuatu yang telah ditetapkan, tak dapat tidak menjadi kebaikan baginya. Nabi sebut ajaib, ajaban ni menghairankan, sifat orang mukmin, menakjubkan. Sebab apa? Allah Ta'ala tak tentukan ni sesuatu perkara, melainkan semuanya kebaikan bagi dia. Tak ada satu pun buruk orang beriman ni. In asabathu sarra, kalau dia dapat kesenangan, syakar, dia bersyukur, maka bersyukur itu lebih baik baginya, adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia kena kesusahan, ditimpa kemudaratan, kesusahan, sabar, dia sabar, fakana khairan lahu, itu adalah juga kebaikan bagi. Kan jadi semacam cerita apa, Ummu Sulaim ke siapa, Ummu Salamah, bila dia meninggal, suami yang meninggal, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan dia. Bila meninggal suami dia jumpa Nabi.
Dia minta Nabi doakan dia. Sabar atas kematian suami dia. Jumpa Nabi, Nabi doakan. Nabi doakan antara doa Nabi itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik daripada suami. Akhirnya dia kahwin dengan siapa? Allah Ta'ala memang ganti betul-betul baik. Allah Ta'ala ambil Rasulullah jadi suami dia lepas itu pula. Rumaisyah. Kan? Seorang perempuan Rumaisyah. Isteri kepada, saya lupa, Ibnu Abu Talha kau, macam tu lebih kurang lah nama sahabat Nabi tu, Rumaisyah. Yang ketika suami dia keluar, anak dia sakit. Kan? Anak dia sakit teruk dah. Bila suami keluar, dia mandikan anak meninggal. Suami balik petang, dia layan suaminya elok-elok. Makan apa, suami tanya, macam mana anak kita? Anak kita sedang tidur dengan aman. Tengok kisah tu kan. Akhirnya rupa-rupa anak dah meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala tukarkan dengan anak lebih baik daripada itu. Itu apa tuan? Ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan sempurnakan ganjaran pahala orang-orang yang sabar dengan tak kira, tuan-tuan dan puan. Jadi bila senang kita syukur, bila susah kita sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang lebih baik bagi kita. Itu menandakan keyakinan kita kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manusia tidak boleh lari daripada. Hidup ni dua tuan. Tak senang, kalau tak senang susahlah lawan ni, dua-dua tu. Jadi orang beriman ni dia ajaib. Senang ke, susah ke, bagi dia adalah kebaikan. Semua tu kebaikan kerana dia nampak di situ tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang kita nak kuatkan diri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan bila Allah Ta'ala uji kita macam ni, kita sabar. Kan kita tak diuji teruk ni, tuan-tuan. Kalau diuji teruk, Wallahualam, tak tahu kita macam mana keadaan kita. Doalah pada Allah agar Allah Ta'ala sentiasa memperkuatkan iman kita, keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Suatu hari besok kita akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang serupa dengan orang lain. Kalau orang ada kematian, meninggal ibu dia yang dia sayangi, ibu kita hidup lagi, kita tak rasa apa-apa. Besok suatu hari ibu kita juga akan meninggal. Kalau orang lain meninggal isteri dia atau meninggal suami dia, sedih sungguh-sungguh dia. Kita tengok, Allah, sedih betul orang ni. Kita tak diuji macam tu. Satu hari besok dia pasti akan menimpa kita. Sama ada kita yang meninggal, orang rumah tu tinggal, atau rumah kita meninggal, kita tinggal. Kalau rumah meninggal, kita kena hadapi lah. Kalau kita meninggal, tak ada masalah lah kita. Tengok pula orang rumah kita, anak-anak kita. Ini semua kita akan lalui, tuan-tuan. Sebab kita tanamkan dalam diri kita, di anak-anak kita, isteri kita dengan jelas tentang qada Allah Ta'ala ni, supaya akhirnya kita boleh berlapang dada dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak boleh lari daripada. Itu ayat yang ke-36, tuan-tuan. Pada ayat 37 Allah Ta'ala berfirman dengan maksudnya, tiadakah mereka perhatikan bahawasanya Allah tidak meluaskan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya dan membatasi rezeki tersebut. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bukti bagi kaum yang beriman. Pada ayat yang berbunyi, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tiadakah mereka perhatikan bahawasanya Allah Ta'ala itu meluaskan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya dan membatasi rezeki tersebut. Nak beritahu, rezeki melimpah ruah yang orang dapat tu kerana Allah yang yabsut. Allah Ta'ala yang beri, bukan kita usahakan. Kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki, siapa yang boleh larang? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kalau Allah Ta'ala nak, wa in yamsaskallahu bidur, kalau Allah Ta'ala kenakan kamu dengan musibah kesusahan, fala kashifa lahu illa hu, tak ada seorang pun yang boleh menghindarkan kamu daripada kesusahan melainkan Dia. Wa in yuridka bi khair, kalau Tuhan nakkan kebaikan pada seseorang,
fala radda li fadli. Tak ada seorang pun boleh menahan kehendak Allah bila nak bagi kebaikan pada seseorang. Yusibu man yasha'u min ibadi. Dia yusib, dia beri sesuatu tu ikut kehendak dia di kalangan hamba-hamba. Siapa yang dia nak permudahkan, dia permudahkan. Siapa Allah Ta'ala nak luaskan rezeki dia, dia luaskan. Siapa yang Allah Ta'ala nak sempitkan, dia sempitkan. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu saya sebut tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata tangan bumi ini termasuk manusia, apa saja makhluk, melainkan rezekinya di tangan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang ada di sisi kamu tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang bagi rezeki. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah bincang kat masjid ni kan, dulu yang kita sebut ayat ni, kita dah bahas ayat yang serupa macam ni. Seorang ulama yang manjat gunung tinggi-tinggi, dia larikan diri daripada manusia, dia nak tengok betul ke Allah Ta'ala yang bagi rezeki ni. Dia manjat gunung tinggi-tinggi, dah tak ada orang tengok betul ke Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Dia masuk dalam gua tu, dia pun duduk koreh je. Pada ketika tu dia fikir, ini dalam kitab Nasaihul Ibad tak salah saya kan, duduk gitu, tak ada orang bagi rezeki ni, macam mana Tuhan nak bagi rezeki, macam mana nak makan, duduk situ. Ketika duduk dalam gua tu, hujan turun kan, hujan nak turun lobek, kemudian naiklah pendaki gunung. Pendaki gunung masuk dalam gunung tu, tengok ada orang pula, orang ni bertapa ke, dipanggil-panggil tak nyaut kan. Orang ni bertapa ke ni, dia baju elok lagi empat kan. Dia pun tanya, orang tu pun masak daging kan, bagi daging, dia tak buka mulut kan, tak makan, masuk dalam mulut dia, tak ada kunyah atau mungkin dia nak bubur ni, masak bubur, suap bubur pun tak boleh makan ni tadi. Dia tak nak bubur ni pun kental lagi. Kita masakan air susu, bubuhin air nak bagi, nak tuang masuk dalam mulut Lepas tu ulama tu tengoklah, betul lah, sampai orang pergi masukkan air dalam mulutnya. Allah Ta'ala kau nak bagi rezeki, tak payah kita ambil air. Orang tu masuk dalam mulut dia, biar dia minum. Orang ni dah lama bertapa kan. Akhir ulama tu golak dah. Benarlah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Ta'ala lah yang memberikan rezeki dan dia yang sempitkan rezeki. Dia yang sempitkan rezeki. Ada ramai orang tuan-tuan yang kita kau tu betul kan tu, dulu susah kan tu. Selalu banyak perkataan-perkataan yang macam ni. Sebab itu jangan pandang orang sebelah mata kan, hari ni dia susah, satu hari besok dia mungkin senang kan. Hari susah orang kutuk-kutuk dia, satu hari besok orang menumpang kesenangannya. Kita tengok filem apa ni, Piramli tu, sekali jumpa dia penyamun, dapat masuk gua penyamun, kaya dia, macam ni ada jalan Haji Sata kan. Kan. Mula tanam sayur je kan, akhir jumpa lah jin cekor, langsung kaya dia, Ahmad Albab, semua nak beritahu tu kan. Orang susah, kalau Allah Ta'ala nak berikan kesenangan, dia berikan kesenangan pada siapa yang dia kendaki. Ini maksud ayat ni tuan. Di sini Allah mencela perangai orang yang putus asa lantaran mereka ditimpa kesusahan dengan menanyakan, tidakkah pernah mereka saksikan atau tidak mengetahui bahawasanya dua perkara yang selalu dialami oleh manusia, iaitu pertama kesenangan dan kedua kesusahan. Awalam yara tu, tidakkah mereka perhatikan? Adalah merupakan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Tuhan tetapkan. Mengapa mereka tidak mahu bersyukur apabila mendapat kesenangan, dan mengapa tidak mahu bersabar apabila ditimpa kesusahan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan alam ini tidak sekali-kali menurunkan bala dan kesusahan atau keperitan hidup kepada hamba-hambanya, melainkan ada mengandungi kebaikan di dalamnya yang sememangnya menjadi pengajaran dan cubaan. Maka sebagaimana Tuhan itu mendidik hamba-hambanya dengan memberi rahmat, Tuhan juga mendidik mereka dengan menurunkan seksaan, seandainya hamba-hamba tersebut mahu bersyukur semasa senang dan juga bersabar
sambil memohonkan rahmatnya ketika ditimpa kesusahan, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi Allah Ta'ala menguji kita. Kok dia beri nikmat, tu mungkin sebahagian daripada ujian daripada Allah Ta'ala pada kita. Diuji mungkin kita diuji dengan bukan saja kesenangan, dengan kesusahan. Semuanya itu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, awalam yara, kau tak tengok kau? Rezeki ini Tuhan yang lapangkan dan Tuhan yang sempitkan. Allah yang lapangkan, Allah yang sempitkan. Jadi sebaik-baik hamba itu adalah dia boleh bersyukur bila mana dia ditimpa kesusahan. Dia boleh bersyukur bila dia mendapat kemudahan, kesenangan, dan dia boleh sabar bila Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan. Kesimpulannya, wajiblah manusia itu mengingat Tuhan dan kembali kepadanya semasa mendapat kesenangan, begitu pula semasa dalam kesusahan. Hendaknya janganlah ada sesuatu yang menghalangnya dari mengingat Allah semasa dia menerima kenikmatan lalu bersikap sombong, dan janganlah pula lantaran ditimpa kesusahan lalu timbul dalam hatinya perasaan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebaliknya dalam masa susah atau senang, hendaknya sentiasa ingat dan kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan itulah yang memberi rezeki yang seluas-luasnya dan juga membatasi rezeki seseorang mengikut kebijaksanaan. Bukti tuan-tuan, semua ini adalah kesan-kesan daripada kekuasaan Allah. Tuan-tuan tengok kita, bila kita ditimpa masalah, bila masalah tak selesai. Kita bekerja, hidup semua ni, kita setiap hari kadang-kadang banyak masalah, tapi bila masalah tu tak selesai, aduh jalan ni. Selagi kita hidup, dah ada ketentuan rezeki kita. Sesusah-susah macam mana pun akan ada kesenangan datang. Banyak mana masalah pun ada jalan penyelesaian ni. Aduh, sayangnya, kasihnya Allah Ta'ala pada kita. Kita banyak masalah itu, masalah ini. Satu, ada masalah datang, mungkin lama hilang. Datang masalah lain pula, hilang. Datang masalah lain pula, hilang. Mana ada orang tiba masalah sekali, tak hilang-hilang. Orang tak boleh hidup tanpa bantuan dan pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan sendiri tengok, pandang balik, sorot balik ke belakang kehidupan kita, memang banyak masalah-masalah kita. Tapi setiap masalah itu ada jalan penyelesaian. Tak ada Allah Ta'ala biarkan kita begitu saja. Kan? Ada masalah, selesai. Kan masalah baru pula, selesai. Masalah lain pula, selesai. Tanda sayang Allah Ta'ala. Tanda dia masih lagi mengasihi kita. Dia menguji kita sebenarnya. Okey, ni masalah ni kau macam ni. Datang masalah lain pula. Kan? Masalah keuangan, masalah dengan anak, masalah dengan siri, masalah topik keluarga, masalah dengan kawan. Macam-macam masalah kan. Semuanya selesai satu. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baiknya ketika masalah itu selesai, sepanjang masalah itu kita di kalangan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Manis erti sabar tu bila masalah selesai, Allah lega gitu. Kan? Jadi jangan kita keluh kesah bila kita ditimpa masalah. Kan? Banyak-banyaklah sabar, ingatkan diri kita. Mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang-orang yang sentiasa bersabar dalam apa juga keadaan kesusahan yang kita alami, tuan-tuan dan puan. Kan? Ada orang diuji dengan anak-anak. Anak-anak semua buat masalah kan. Rasa sempit hidup sabarlah. Banyak-banyaklah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diuji masa dia terjepit kerja. Dia jadi bos, orang bawah tak nak dengar cakap, masalah pula. Ada pula kerja tak tahu nak buat, tak selesai macam mana nak selesai ni. Masalah lagi kan. Ada orang masalah hutang pula banyak. Salah juga. Tapi masalah-masalah itu percayalah. Selagi kita hidup, di sana ada jalan penyelesaian. Dan kalau nak masalah tu copek selesai, Allah Ta'ala bagi petunjuk dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa dia lebih pada Allah Ta'ala, sungguh-sungguhlah dia bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala pasti akan beri dia jalan keluar. Jadi itu sebabnya keluar hadis ni, ajaib orang beriman ni.
Susah ke senang baik je dapat. Jadi kalau betul-betul takwa pada Allah, dia tahu ini masalah ni daripada Allah. Makin kuat pergantungannya, makin kuat doanya, makin kuat harapannya pada Allah. Dan insya-Allah doanya, harapannya itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, nak bulan puasa ni kita kena ajar diri kita ni setiap detik saat kehidupan ni kita tak lari daripada ingat Allah Ta'ala. Masa senang kita, masa susah kita. Masa senang dapat rezeki, ada lebih sikit kita bagi ke orang. Kok banyak kita bagi banyak, kok sikit kita bagi sikit. Kan? Ingatlah kita, wah ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa susah pun kita ingat, ya Allah, Allah Ta'ala sedang menguji aku ni. Doalah banyak-banyak, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau uji aku dengan sesuatu yang aku tak mampu untuk aku hadapi, ya Allah, kerana aku ni hamba Engkau, manusia yang punya keterbatasan. Kalau aku sabar pun ada batas-batasnya. Janganlah kau uji aku sampai akhirnya aku lupa pada Engkau. Jadi tak syukur pada Engkau. Jadi lupa nikmat-nikmat Engkau bagi ni banyak. Kau uji sikit je, habis sekadar nikmat-nikmat tu Tuhan tu lupa. Padahal nikmat banyak Tuhan beri, dia tak ingat. Allah Ta'ala bagi sikit kesusahan, lupa dia semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala pernah beri pada dia dengan kesusahan yang sedikit. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bulan puasa ni mudah-mudahan lebih dapat mendidik jiwa diri kita untuk terus beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat dalam kehidupan dunia kita dan kita selamat dalam kehidupan akhirat kita. Kan? Jadi pegang sungguh-sungguh hadis Nabi ni, ajaib kehidupan orang beriman ni. Tidak ada ketentuan Allah kepadanya, melainkan semuanya adalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kesabaran yang tinggi dalam jiwa, sabar untuk menunaikan amanah, sabar untuk menghadapi kesusahan. Sabar dalam semua keadaan lah mudah-mudahan. Dapat nikmat pun kadang-kadang kena sabar, kalau tak sabar jadi membazir. Jadi membazir, sebab tak sabar tu ikut nafsu. Jadi ingat tuan-tuan, cukup dalam sekadar tu pagi ni kita berhenti kat sini. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk, yang lemah, yang tak bagus tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sentiasa diberikan kekuatan untuk terus melihat, memerhati, mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ini, sehingga melembutkan jiwa kita, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Kalau ada lah. Ayo tuan. Oh, ini sensitif soalan ini. Soalan tuan, ni kat Indonesia apa kat Malaysia tu? Malaysia ke Indonesia? Oh, saya dengar Indonesia, Malaysia. Ni rakam ke ni? Agak tuan. Dia saya pun dengar itu dilarang menggunakan perkataan kafir kan. Saya pun tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tengok video kan, dekat YouTube kan. Saya pun tengok YouTube juga. Zaman sekarang ni tuan-tuan, satu perkara saya kena ingatkan, satu, zaman ni zaman fitnah. Satu. So bila zaman fitnah, bila berita tu datang daripada orang-orang yang sumber daripada dia, orang alim yang bagi sumber tu. Tapi bukan orang alim tu daripada dia pun dapat daripada orang lain, yang tu kena hati-hati. Sebab kadang banyak ustaz kita terkono, dia membahaskan satu perkara dalam keadaan dia tak tahu ujung pangkal benda tu. Dia dapat daripada orang, dia pun sam dia bagi pandangan tu betul, tapi dia memberi pandangan pada sesuatu yang dia tak berapa nak faham. Jadi berdasarkan satu perkara yang orang bagi tak masak, bila benda tu dia tak habis semua, dia pun bagi pandangan tu sekorek. Orang pun tiba balik. Sebab itu saya tak suka
Bukan tak suka, tak nak rakam. Nanti kan saya baca, saya pun tahu apa yang tuan bincangkan. Larangan menggunakan perkataan kafir kepada orang bukan Islam. Dia sebenarnya tu apa masalah? Tanya apa masalah? Masalah apa? Kafir ni maksud orang yang tak Islam. Kalau dari segi bahasa, kafir ni orang engkar. Orang yang engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir itu maksudnya engkar. Kafir itu engkar. Engkar tu satu mungkin keengkaran kalau kita tengok dari sudut keimanan. Kita panggil dia kafir lah. Dari sudut iman dia tak beriman dengan Allah. Dia tak mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dia kafir lah. Kafir ni orang yang melakukan perbuatan kufur. Kufur ni perbuatan iaitu engkar. Orang yang melakukan perbuatan kufur kita panggil dia kafir. Kita panggil dia kafir. Syirik itu perbuatan menduakan Tuhan. Orang yang melakukan perbuatan syirik kita panggil dia orang yang musyrik. Iman, buatan tu, nama perbuatan tu beriman, percaya, yakin, sungguh-sungguh. Orang yang buat perbuatan yakin sungguh-sungguh ni percaya ni kita panggil dia mukmin. Lawan ni kafir. Mukmin orang yang percaya kepada Allah Taala. Kafir orang yang ingkar. Apa masalah? Perkataan kafir ni bukan kita guna sesuka. Quran ni sebut, Allah Taala yang menyebutkan begitu. Kita ambil daripada kalam Allah SWT, daripada Al-Quran. Bukan nonyang kita yang bagi perkataan ni. Bukan nonyang kita bagi perkataan ni. Allah Ta'ala sebut, daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, perkataan ni tak pernah berubah. Itulah perkataan ni. Kafir. Kat saya lah, tuan-tuan tanya saya, jadi apa masalah Kalau tuan nak panggil tu, tuan nak panggil apa? Tuan nak sebut perkataan apa? Tuan nak sebut perkataan apa? Beritahu saya tentang perkataan. Nak panggil macam mana lagi? Orang-orang yang bukan Islam. Orang kafir maksudnya. Dia bukan Islam. Orang yang bukan Islam, orang yang bukan tunduk, yang tak tunduk kepada Allah. Kafir maksudnya. Tak ada kasar lah. Orang yang kufur dengan Allah, yang kafir dengan. Hari ni pun orang kafir, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebelum ni pun inilah perkataan ni. Tak ada timbul isu pun. Negara kita Malaysia ni, dia bukan wujud semalam. Ada dah. Bukan semalam tuan. Perdana Menteri dah sampai 10 orang Perdana Menteri. Ada timbul isu ni? Tak ada pernah timbul. Tak ada pernah timbul. Kenapa sebelum tak timbul isu ni? Cuba tuan-tuan jawab. Kenapa sebelum tak timbul isu ni? Sekarang yang pula timbul isu ni. Sebelum ni ada isu timbul? Tak ada timbul pun. Kok bahasa bukan kasar lah. You kena akui lah memang you kafir. Saya senang ya. Memang you tak beriman dengan Allah. Tak perkataan apa nak beritahu lagi. Tak ada perkataan. Nak lambut sikit, orang bukan Islam. Memang bukan Islam, bermaksud kafir ya. Tak beriman. Saya senang ya. Tak ada perkataan lain tuan. Perkataan ni daripada Allah. Allah Ta'ala yang iktiraf. Orang tak beriman, memang dia kafir. Memang dia kafir. Kita pun ambil perkataan ni daripada Al-Quran. Bukan daripada mana-mana penyair. Bukan daripada mana-mana pengarang. Dan ketika kita melafazkan orang-orang yang kafir, tak adalah kita bawa pedang rasa nak sembelih leher. Tak ada dah. Tak adalah mati orang Islam ni. Orang tu betul-betul dia orang Islam. Walaupun dia menyebut itu orang kafir, tak ada pun niat nak pancung leher. Sebab kita diajar. Orang kafir pun bukan semua orang kita kena perang. Kita mengaji, kita tahu ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mustakmin. Kita tahu. Sebab tu kena baik, kena tahu. Bila kita menyatakan kafir, kita menganggap dia kafir yang zimmi. Duduk dalam sebuah negara Islam yang dia tidak melawan, menentang agama kita, menentang pemerintah Islam. Orang kafir ni tak boleh usik. Nabi sendiri pun sebut, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, zimmi ni kafir. Kafir zimmi ni orang yang duduk, orang yang bukan Islam duduk dalam negara Islam dan dia patuh pada pemerintah Islam. Dia tak menentang orang Islam. Dia tak menentang pemerintahan Islam. Dia tak menyakitkan orang Islam. Orang ini tak boleh diusik. Nabi sebut, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia telah menyakiti aku. Ada masalah pun. Kita macam tu, kita faham. Kalau tak panggil itu nak golan apa lagi?
Saya pun tak tahu tuan ambil, carilah perkataan lain pula. Ambillah perkataan lain. Sedangkan perkataan tu yang saya fahamlah perkataan tu daripada Al-Quran. Yang itu dia nak jelaskan kenapa lah aku kena panggil kafir. Kena ajarlah. Kalau dia lembut-lembut, akhir besok bukanlah kita nak berkorek. Besok tak ada persoalan. Seolah-olahnya benda tu betul. Seolah-olah benda tu betul. Tak ada pun bising-bising, tak ada benda pun okey je. Tak ada masalah pun kita. Tak ada bising-bising pun. Bila sebut, biar dia bertanya, kenapa panggil kita kafir ya? Sebab you macam ni. Tuan you sebenarnya macam ni. Masa tu ruang kita. Bukanlah kita sebut kafir dengan mafhum, dengan bahasa yang kita nak korek leher dia, kita nak belasah dia, kita nak hempuk kepala dengan pasu. Tak ada tuan-tuan dan puan. Tak ada pun. Tak jadi isu sebenarnya. Nak lembut lagi, nak lembut dah banyak dah. Kita ni memang orang Melayu ni memang orang lembut. Nama pun Melayu. Dia kan mengasah. Melayu. Mana ada Melayu kasar? Melayu mesti lembut. Kan? Jadi tak ada masalah. Dekat saya lah kalau tanya saya tak ada masalah pun. Bunuh pun. Tapi janganlah jumpa kau kafir ya. Kau kafir ya. Tak ada. Semua sini. Ada satu sini orang kafir saya nak bagi 2 kilo gula. Tak ada kan? Orang kafir berapa haji motor ni? Tak ada. Siapa pernah cakap itu? Pergi ke kedai. Berapa harga motor ni orang kafir? Tak ada lah tuan. Ini tak ada isu lah saya ingat. Tak ada isu lah. Tak ada isu sebenarnya. Jadi kita hari ni tak tahulah. Kita yelah baguslah. Kita nak menjaga hati apa semua. Tapi jangan sampai kita menormalisasikan benda yang tak betul. Nanti dia rasa, wah lembut lagi. Dengan tujuan apa? Supaya dia tak terasa. Supaya dia tak terasa tu akhir dia rasa betul lah. Saya selalu sebut dengan sahabat-sahabat saya. Mana-mana lah. Dia banyak berlaku contoh tuan. Dalam diam-diam yang dia tak tahu, dia telah menormalisasikan benda tu. Perkataan saya menormalisasikan. Contoh ya. Di sekolah. Ini banyak berlaku di sekolah-sekolah asrama. Dokek asrama, budak-budak ramai kan? Apa yang selalu berlaku tuan? Kecurian. Mana-mana asrama lah. Sekolah agama kau, sekolah tak agama kau, curi dia besok. Ramai-ramai tu. Kan kerja datang, Ustaz, saya punya kasut hilang lah. Oh pula, tak tahu siapa ambil. Ustaz, selipar saya hilang lah. Kan datang penjaga kat sekolah, marah-marah. Macam mana ni anak saya hari ni dah 5 bulan ni dah 3 pasang selipar hilang. Betul tak? Selalu macam tu. Kita sekolah tak tahulah, sekolah asrama biasa kan. Maknanya apa tu? Seolah-olah ada yang tak buat selipar aku pergi sekolah. Tak ada kan? Semua buat selipar. Yang saya nak sebut ni, kita di pihak guru ni. Bila kita mesyuarat dia, ataupun jaga datang, besoklah tu buat selipar hilang orang ramai ni, besoklah macam tu. Jawapan tu. Kalau saya lah, kita seorang kalau ramai, kalau saya tengok cikgu jawapan tu, saya pun tak terima. Besoklah puan, sekolah ni ramai-ramai hilang selipar tu besoklah. Tak seorang lagi, anak saya hilang duit. Besoklah tuan-tuan, dah ramai-ramai ni hilang duit tu besok. Budak ramai je duit, macam mana budak? Besok apa mencuri? Saya mencuri itu bukan satu kebiasaan. Sebab seolah-olah kita nak menormalisasi benda tu. Mencuri tak apa, kecil-kecil je. Daripada kecil-kecil itulah besok dia keluar dalam masyarakat, anak tu dia tak ambil perbuatan, dia rasa betul je. Dia akan mencuri lebih besar lagi. Itulah silap Alah, ramai besoklah tu hilang-hilang. Besok? Saya tu bukan besok. Dalam Quran sebut wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada ayat tentang mencuri. Kita pula pergi normal dalam benda tu. Alah, benda-benda kecil je. Tak payah ambil borek. Akhirnya budak-budak rasa tak ada masalah pun, ambil sikit je. Sebab ada yang depan mata sikit, bila ada depan mata yang besar banyak, dia akan ambil banyak. Kita tak rasa bersalah. Kita tak asak dia. Kalau kita asak, dia rasa bersalah. Ini yang jadilah ni. Kalau kita ubah perkataan sampai dia rasa tak ada benda, tak ada masalah pun. Betul lah ni, ikut Chania pun tak ada masalah pun, tak Islam pun tak ada masalah pun. Padahal masalah besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin saya lah kalau tuan-tuan tanya, tak kasar perkataan tu sebenarnya. Perkataan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan kafir tu.
Bukan ulama-ulama mana yang buat, bukan penyair, bukan penyaja, bukan. Allah Ta'ala yang beri perkataan tu. Dan kita gunakan pada tempatnya yang sesuai. Kalau siapa berani kata kasar ni, siapa yang beri perkataan ni? Agak-agaklah sikit nak cakap macam tu. Siapa beri perkataan ni? Mana dapat dulu ni? Pandailah nak mikir-mikir sikit. Allah Ta'ala bagi kehidupan jannah mewah. Alhamdulillah. Sikit-sikit semua nak diusik masalah kita nanti kan. Yang penting tuan-tuan, kita faham, kita ada ilmu. Kita tidak bermusuh dengan siapa-siapa pun kan. Kita pergi kedai dia, orang bukan Islam, orang Islam pergi kedai kita, kadang jiran sebelah rumah kita. Islam ajar bukan suruh musuh. Islam ajar supaya sampaikan seruan ni kepada mereka. Mereka tak dapat seruan ni, mereka tak nak percaya, tak yakin. Sebab kadang-kadang perangai orang Islam sendiri yang menyebabkan mereka tak yakin kan. Orang Islam mencuri, orang Islam merompak, orang Islam merasuah, orang Islam yang seleweng, salah puasa, semua orang Islam buat. Jadi tengok macam mana orang Islam ni. Akhirnya mereka tak terima. Itulah tanggungjawab kita lah untuk menyebarkan agama ini pada mereka semua. Dan kalau kena perkataan kafir ni, tuan-tuan, saya ingat saya pun pelik lah, tak ada isu lah sebenarnya, tak ada isu lah. Kita tak pernah keluar pun satu hari ni perkataan ni nak, kalau jumpa orang Islam tak pernah keluar perkataan kafir ni. Nak pergi mana orang kafir? Tak ada je itu. Apa isu dia Allah? Kadang-kadang kita ni suka buat isu-isu yang alah, benda tak payah bincang. Banyak lagi urusan nak bincang kan. Ni nak kena bincang ni nak gayo ni kan. Ni nak gayo ni orang minjam keluar seobar sampai 60%. 60% orang berhutang. Tanyalah tu. Kenapa sampai 60% orang berhutang ni? Sebelum ni tak ada masuk pun surat khabar orang berhutang sampai 60% dekat Alok. Tanyalah. Yang itu yang kita kena bincangkan. Kenapa orang susah ni? Mana datang kesusahan ni? Kenapa tak ada duit ni? Kenapa tak ada belanja ni? Itulah bincang lagi besar lagi. Bincang ni jangan guna jangan ni. Tak payahlah bincang benda tu, guna kocik-kocik tu. Hidup senama ni lampang tu. Kalau datang jumpa senama tanya, jauh-jauh datang, ya Umar aku nak tanya, ada jaring nyamuk ya kat jubah aku ni. Macam mana sebenarnya aku? Hamun ni Sayyidina Umar. Banyak benda besar nak bincang, kau bincang dengan nyamuk pula. Ni sini ni. Banyak isu nak dibincangkan tamu ke bumi ni. Kesusahan apa semua. Bincang. Orang lari daripada agama. Bincanglah benda-benda yang besar-besar sikit. Jangan bincang benda-benda yang Allah Ta'ala dah bagi garis panduan dalam Quran. Kau beriman, panggillah mukmin. Kau tak beriman, panggillah kafir. Selesai masalah. Bukan susah-susah pun. Kita sendiri berasa orang tu tak berasa apa-apa pun. Kan? Nak berbaik pada-pada lah tuan-tuan. Kan? Wallahu alam. Tu ya tu sebaik-baik waktu ya. Mudah-mudahan kita jelas dengan hal tu. Bukanlah maksud saya tu jumpa orang, tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kita buat cara kita, dia buat cara dia. Dalam keadaan kita ingat agama ni bukan menyebarkan permusuhan. Islam ni kalau diikut cukup cantik. Dia nakkan perdamaian, kita kena sebar luaskan, bagikan kefahaman kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak buat macam tu, kita kena berubah jadi orang mukmin yang baik, yang mudah mendekati orang lain. Mudah-mudahan dengan penerangan yang sedikit tu tuan-tuan faham kan, kita boleh hidup dengan aman lah dalam muka bumi ni. Dia tuan-tuan, aman ni datang bila tak ada sifat permusuhan. Bila ada sifat permusuhan tu jadi. Tapi walaupun kita ni bukan agama permusuhan, kita kena ingat kita tak musuh dengan siapa-siapa. Tapi kena ingat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada sebahagian manusia yang bukan beragama Islam, yang kerja dia memang mencari permusuhan. Sebahagian ni mencari kehidupan saja. Yang ini tak kisah. Dia hidup boleh makan minum, dia kaya dah. Dia tak mikir orang lain. Ini tak ada masalah orang ni. Masalahnya orang-orang yang dalam niatnya, ada dalam hatinya memusuhi agama, menghancurkan kehidupan umat Islam. Orang-orang ni bermasalah. Yang kita kena hati-hati. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman yang mendalam kepada orang-orang yang Allah Ta'ala amanahkan untuk menerjui negara kita ini. Mudah-mudahan dipimpinnya dengan baik, diberi petunjuk kepada mereka semua. Kerana besar kesalahan mereka bila mereka sendiri menjauhkan diri daripada agama, lagi besarlah menjauhkan orang-orang yang dipimpin daripada agama Allah.
kan, sehingga pemimpin yang menjauhkan diri anak-anak buahnya daripada agama Allah ni, dia tak mungkin dia akan mencium bau syurga. Bahaya besar tu. Bahaya besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kehidupan mereka, beri mereka ni petunjuk, pimpin-pimpin kita yang ada hari ni, yang kita sendiri pilih, beri mereka petunjuk dengan agama yang lurus. Mudah-mudahan dipimpinnya negara ini ke arah yang akhirnya menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang tayyibah, yang baik, dan Allah Ta'ala mengampuni. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تطردنا. اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وألحقنا بالصالحين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا إله العالمين ويا خير الناصرين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.